Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam. Dapat kita kecapi nikmat ini sehingga ke saat ini. Nikmat yang paling besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Taala beri kekuatan kepada kita dapat kita sampai ke masjid ini untuk kita tunaikan fardu zuhur pada hari ini 23 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam keadaan kita diberi kekuatan fizikal untuk terus melakukan ibadah puasa. Kekuatan spiritual untuk terus kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengekalkan kita dalam keadaan seumpama ini, dapat kita mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan segala ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan ketaatan, kebaikan, amal ibadah, amal hasanah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan mudah-mudahan ia menjadi bekalan yang baik untuk kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sambil kita menanti solat zuhur berjamaah untuk kita laksanakan bersama, izinkan saya membaca satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan solat sunat. Dan solat sunat ini sebahagian daripada perkara yang amat digalakkan untuk kita bersungguh-sungguh melakukannya, terutamanya dalam bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Abdillah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Abdullah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, qala, katanya, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, aku telah sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Seorang sahabat Nabi, dia sembahyang bersama dengan Nabi pada satu malam. Sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Siapakah sahabat ini? Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang besar, pembesar sahabat Nabi. Dan dia adalah satu-satunya sahabat yang menyimpan rahsia perihal orang-orang munafik pada zaman Nabi. Semua orang munafik Nabi bagi tahu kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi Huzaifah bin Al-Yaman dia kenal siapa munafik, siapa tidak munafik. Nabi bagi tahu. Dan dia simpan rahsia ini sendirian, orang lain tidak tahu. Sahabat-sahabatnya lain pun tidak tahu siapa munafik kecuali Huzaifah bin Al-Yaman. Nabi bagi tahu kepada dia, setiap seorang.
Sayyidina Umar pernah tanya Huzaifah bin Al-Yaman. Sayyidina Umar tanya, afi ummali ahadun minal munafikin, adakah di kalangan pekerja-pekerja aku ini ada orang munafik? Sayyidina Umar bin Al-Khattab tanya Huzaifah bin Al-Yaman, dari kalangan pekerja-pekerja aku ni ada tak munafik? Huzaifah jawab, na'am, ya, wahidun, seorang. Ada seorang yang munafik. Ini pekerja Umar Al-Khattab. Ada seorang munafik. Sayyidina Umar tanya, man huwa? Siapa dia? Siapakah munafik tu? La azkuruhu. Sayyidina Huzaifah kata, la azkuruhu. Aku tak boleh sebut. Aku tak boleh bagi tahu siapakah dia. Kemudian qala Huzaifah bin Al-Yaman kata, fa'azalahu. Selepas itu, walaupun aku tak bagi tahu, Sayyidina Umar telah memecat salah seorang pekerja dia. Seolah-olah dia tahu siapakah orang munafik itu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Sayyidina Umar. Dia ditunjukkan kepada Sayyidina Umar siapakah orang munafik. Lalu Sayyidina Umar pecat pekerja tersebut. Dan Sayyidina Umar apabila seseorang meninggal, dia akan tanya Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau Huzaifah bin Al-Yaman melakukan solat jenazah ke atas jenazah tersebut, Sayyidina Umar juga akan sembahyang atas jenazah itu, sembahyang mayat. Kalau Huzaifah bin Al-Yaman tidak sembahyang jenazah itu, Sayyidina Umar pun tak akan sembahyang juga. Jadi barangkali dia tahulah itu munafik. Ini rahsia orang-orang munafik ada pada Huzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Huzaifah bin Al-Yaman kata, aku telah sembahyang bersama Nabi SAW pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Lalu Nabi buka surah Baqarah selepas Fatihah. Rakaat pertama, selepas habis Fatihah, selesai baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku kata, yarka'u indal mi'ah. Huzaifah kata, Nabi akan rukuk setelah Nabi membaca 100 ayat. Itu pada anggapan Huzaifah. Nabi akan rukuk selepas baca 100 ayat. Thumma madha. Kemudian Nabi terus bacaan, membaca surah, walaupun sudah sampai ayat 100. Fakultu, kata Huzaifah, yusalli. Dia sembahyang dengan Nabi dengan ayat tersebut fi rakaatin, pada satu rakaat. Maknanya Nabi baca sampai habis surah Al-Baqarah, 286 ayat. 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih tu. Famadha. Bila dah selesai, fakultu yarka'u biha. Bila Nabi dah selesai membaca surah Al-Baqarah, Huzaifah kata, Nabi akan rukuk ni. Dah habis selesai dah baca surah Baqarah. Tiba-tiba kemudian iftatahan nisa faqara'aha. Nabi baca pula surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat. Yang pertama surah Fatihah, yang kedua surah Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah An-Nisa. Daripada surah yang kedua Baqarah, Nabi terus baca surah yang keempat. Surah yang ketiga Nabi tak baca lagi. Nabi baca surah An-Nisa, surah yang keempat. Tertib susunan mushaf. Nabi baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, selesai surah An-Nisa, Nabi baca pula surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Surah Ali Imran, 200 ayat. 200 ayat pula. Faqara'ah, Nabi baca semua sekali. Yaqra'u mutarassilan, Nabi baca lambat-lambat. Bukan laju, ia perlahan-perlahan. Jadi baca berapa rakaat pertama ni, berapa surah Nabi baca? 4 surah lah. Pertama surah Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah An-Nisa, yang keempat surah
Ali Imran. Jumlah semua sekali 669 ayat. 4 surah ni 669 ayat. Maknanya panjang lah. Ini lebih daripada 5 juzuk ni. Lebih daripada 5 juzuk Quran ni Nabi baca. Kemudian dia kata lagi, iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila Nabi baca surah, baca ayat yang ada tasbih, Nabi akan bertasbih. Kalau ada ayat yang sebut pasal tasbih, Nabi akan subhanallah. Wa iza marra bi su'alin sa'ala. Kalau lalu Nabi baca ayat yang ada permintaan, permohonan, doa dan sebagainya, Nabi akan minta, Nabi akan berdoa. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaza. Bila baca ayat yang perlu kepada minta berlindung dengan Allah, Nabi akan baca ta'awuz. Cerita pasal neraka, Nabi akan baca doa, wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung dengan engkau wahai Allah daripada api neraka. Thumma raka'a. Kemudian Nabi rukuk. Dah selesai baca 4 surah, Nabi rukuk. Faja'ala yaqul, maka Nabi baca dalam rukuk, subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuk Nabi itu seperti qiyam Nabi. Rukuk saja sama seperti qiyam. Udah kalau qiyam pun dah baca lebih daripada 5 juzuk. Rukuk pun lamanya begitu juga. Summa qala, kemudian Nabi bangkit daripada rukuk, Nabi sebut sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima pujian-pujian daripada hambanya. Rabbana lakal hamd. Nabi sebut begitu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi engkaulah segala pujian. Thumma, kemudian qama tawilan. Nabi berdiri qiyam selepas rukuk, yakni i'tidal tawilan, lama juga i'tidal pun. Qariban mimma raka'a, hampir seperti rukuk tadi, hampir sama lama dengan rukuk Nabi tadi. Thumma, kemudian sajada, Nabi sujud. Faqala, dalam sujud Nabi sebut, Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujud Nabi itu hampir sama masanya, lamanya dengan qiyam Nabi. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis panjang jugalah. Ini menceritakan tentang qiyam Nabi. Qiyam, berdirinya Nabi dalam melakukan sembahyang sunat waktu malam, dan sahabat Nabi ada yang ikut Nabi sembahyang. Dalam hadis ni Huzaifah bin Al-Yaman. Pada ketika yang lain Abdullah bin Mas'ud. Ada juga kadang-kadang Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat Nabi yang berimamkan Nabi sembahyang sunat. Apa pengajaran daripada cerita ni? Hadis yang kita baca ni, pengajaran hadis. Yang pertama, harus berjamaah sembahyang sunat, termasuk sunat tahajud. Harus. Sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul lail itu sunat. Tapi berjamaah tu, mendirikan sembahyang sunat secara berjamaah, qiyamul lail berjamaah adalah harus. Sembahyang tahajud ni sembahyang kita bangun selepas tidur. Ya, kita buat selepas kita bangun daripada tidur. Itu tahajud. Yang kedua, sunat memanjangkan sembahyang malam. Dan harus bagi imam membaca surah-surah yang panjang sekiranya makmum bersetuju dan bilangan mereka tidak banyak, tidak ramai. Sunat memanjangkan sembahyang malam. Sembahyang sunat yang kita lakukan pada waktu malam, sunat kita panjangkan.
berdirinya panjang, rukuknya panjang, iktidal panjang, sujudnya panjang. Ya? Bukan panjang duduk saja. Maksudnya bacalah. Qiyam, baca surah. Ya? Rukuk, tasbih. Subhana rabbiyal azim. Sujud pun tasbih juga. Subhana rabbiyal a'la. Ini sunat. Memanjangkan sembahyang sunat. Di sebelah malam ini. Hukumnya sunat. Sebagaimana yang Nabi buat. Dan bagi imam harus dipanjangkan. Dia baca surah-surah yang panjang. Untuk imam. Harus. Hukum dia. Tapi tengok keadaan juga lah. Sekiranya makmum bersetuju. Terutamanya imam. Yang memang dah dilantik. Untuk masjid ni. Masjid Muhammadi. Ya. Kalaulah kata buat qiyamul-lail ke apa ke. Jadi kena tengok jemaah jugalah. Udah jemaah ramai. Dia kena meraihkan. Ya, meraihkan jemaah. Ada yang sakit lutut. Ada yang sakit kaki. Ada yang sakit pinggang. Ada yang berjaga dah lama. Ya, tak sihat. Berusia. Kadang-kadang kanak-kanak. Jadi imam dia kena meraih. Dia kena meraih jemaah. Dia tak boleh seronok sendiri, syok sendiri. Imam ni dia kena cerdik. Ya, cerdik. Yang ketiga, harus membaca Al-Quran tanpa mengikut susunan surah dalam mushaf. Tetapi makruh. Makruh. Bacaan begitu harus, tapi makruh. Menurut pendapat sesetengah ulama. Namun bagi Nabi SAW tidak makruh. Kerana tujuan junjungan ialah menyampaikan atau mengajar umat bahawa bacaan itu adalah harus. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi sembahyang pada rakaat yang pertama, Nabi baca tak ikut turutan mushaf seperti mana yang ada sekarang. Kalau ikut turutannya, selepas baca Fatihah, baca Baqarah. Betul lah Nabi buat tu. Nabi buat tadi tu, ikut turutan lah. Kemudian Nabi tak baca surah Ali Imran. Nabi baca surah An-Nisa. Selepas baca surah An-Nisa, barulah Nabi baca surah Ali Imran. Maknanya Nabi baca 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ya. Nabi buat begini nak ceritakan apa? Harus. Maknanya boleh. Bukan tak boleh. Ya. Boleh. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan makruh. Kalau kita lah. Kalau kita baca tak ikut turutan dalam mushaf. Ya, hukum makruh. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah lah. Sembahyang sah. Bukan tidak sah. Mazhab Syafi'i disebut makruh. Ya. Dalam Al-Kafi yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi bilangan 672, berkenaan dengan hukum membaca surah di dalam solat tanpa mengikut turutan dalam mushaf. Dinyatakan di dalam itu, dia kata berkenaan dengan isu tangkis surah. Tangkis surah ni baca tak ikut turutan, iaitu mendahulukan bacaan surah yang terkemudian pada rakaat pertama dan diikuti dengan bacaan surah sebelumnya pada rakaat yang kedua, maka hukumnya adalah makruh dan khilaf aula, menyelisihi keutamaan di sisi jumhur para fuqaha. Sama ada dalam satu rakaat ataupun dua rakaat yang berbeza. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, telah berkata para ashab kami, yang sunnah adalah dengan membaca Al-Quran dengan mengikut tertib secara berterusan. Kita bagi laluan kepada azan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita sambung sikit lagi. Di pengajaran yang ketiga tadi, harus membaca Al-Quran tanpa mengikut susunan surah dalam mushaf. Tetapi makruh menurut pendapat setengah ulama. Sebahagian ulama dia kata makruh. Ya, dia kata makruh kalau ikut, baca tak ikut turutan seperti mana di dalam mushaf. Maknanya ada juga ulama yang mengatakan tidak. Boleh saja. Ya. Jadi nak elak daripada khilaf begini, kita bacalah ikut turutan. Selamat kita. Maknanya kita tidak melakukan perkara yang makruh. Yang keempat, disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran apabila bertemu, yakni membaca ayat yang menyuruh bertasbih, dia bertasbih. Dalam ayat sabbihu ataupun ada ayat sabbaha lillah, perkataan sabbaha, itu sabbaha, sabbih, sabbihisma rabbikal a'la. Selalu kita baca. Itu imam baca, bukan kita. Pada malam-malam Ramadan, ketika rakaat pertama sembahyang witir, imam akan baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, mari bertasbihlah kamu. Jadi kalau ikut Nabi, bila baca ayat yang ada tasbih, Nabi akan bertasbih. Nabi akan berhentilah, kemudian tasbih dulu, barulah sambung ayat lain. Kita pun boleh, ya, boleh. Sunat, hukumnya sunat. Tak baca pun tak apa. Tak tasbih, tak jadi masalah. Tapi kalau bertasbih, dapatlah pahala sunat tu. Subhanallah, sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah. Boleh, seperti zikir. Harus disunatkan. Ia sunat. Apabila membaca ayat yang menyuruh minta doa, dia meminta. Kalau baca ayat yang ada berkaitan dengan permohonan, doa ke apa ke, ya, syurga, mintalah syurga. As'aluka Allahumma al-jannah. Aku pohon kepada engkau wahai Allah syurga. Ini kena sebut dalam bahasa Arab. Berdoa ni dalam bahasa Arab lah. Sebab kita dalam sembahyang, jangan baca doa dalam bahasa Melayu, batal lah sembahyang kita. Dan apabila membaca ayat yang menyuruh berlindung daripada syaitan atau neraka, dia mohon perlindungan. Dan begitulah seterusnya. Bila baca ayat yang ada kaitan dengan syaitan ataupun neraka, minta berlindunglah dengan Allah. Wa a'udzubika minasyaitan, a'udzubika minan nar. Begitulah. Ya, dalam bahasa Arab. Doa ini disebut dalam bahasa Arab. Yang kelima, umat Islam yang mengerjakan ibadat sunat hendaklah dilakukan pada waktu yang sesuai supaya dapat dilakukannya dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Umat Islam yang mengerjakan ibadat sunat hendaklah dilakukan pada waktu yang sesuai. Kita selepas sembahyang Isyak, kita terus bertarawih untuk memudahkan kita sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih secara berjamaah dalam bulan Ramadan. Kalau nak tunggu pukul 11, pukul 12, pukul 2, pukul 3, jadi susahlah. Ya, jadi susah. Jadi kita buat bersama imam di masjid ataupun di surau. Imam pun dia tak baca panjang. Dia tahu kemampuan makmum ni setara mana. Ya. Imam kita lah. Tapi kalau imam Arab setengah-setengah masjid tu lain sikit. Itu khususiat. Maknanya ciri-ciri sembahyang sunat di setengah masjid. Dia dah ada ciri-ciri itu. Masjid Wilayah Persekutuan 1 juzuk semalam. Jadi kalau kena tahu lah, kena tahu. Maknanya kalau nak sembahyang lama, pergi masjid macam tu. Ataupun masjid negara. Ya. Jadi senang. Kita boleh pilih ikut kemampuan kita.
Kalau rasa malam ni boleh mampu berdiri 2 jam, pergi lah. Kalau malam ni rasa, tak larat, kaki rasa tak berapa kuat malam ni, cari masjid yang bacaannya lebih pendek. Pukul 10 dah selesai. 23 rakaat tarawih dan witir. Pukul 10 dah boleh selesai. Ini ikut kita masing-masing. Ikut kemampuan kita masing-masing. Yang keenam, salah satu sembahyang sunat yang afdal ialah sembahyang tahajud yang dilakukan pada malam hari. Salah satu sembahyang sunat yang afdal dilakukan ialah sembahyang tahajud yang dilakukan pada waktu malam. Setelah selesai tarawih, selesai witir, kita balik tidur. Selepas bangun tidur, kita bangun pula pukul 4 ke pukul 5 untuk sembahyang tahajud. Bahkan ada masjid yang melakukan qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Biasanya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Ramadan, qiyamul lail di masjid. Pukul 4 pagi, pukul 4:30. Ada masjid yang buat pada malam ganjil sahaja. 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga yang buat malam 27 saja. Dan ada juga yang tak buat. Itu ikut masing-masing. Ada juga surau yang tak buat. Itu terpulanglah kepada pihak yang menguruskannya. Tapi tak sepatutnya begitulah. Kena buatlah sepatutnya. Nak mengajar, mendidik, mentarbiah diri supaya kita terbiasa dengan amalan-amalan begini. Jadi buat bila kita dah selesai sembahyang witir 3 rakaat, bila kita bangun untuk solat tahajud, maka kita tak buat lagi witir. Kita buat genap-genap sahaja. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan pula kita tutup di ujung 1 rakaat pula dengan witir. Itu tak boleh. Nabi bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Satu malam tidak ada 2 witir. Jadi boleh juga kalau kita rasa kita nak sembahyang witir kat hujung, di akhir malam. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita sembahyang genap. Imam sembahyang witir 1 rakaat, tapi kita sembahyang genap 2 rakaat. Sebab kita ada kekuatan, keyakinan kita boleh buat witir di awal pagi, di penghujung malam. Boleh juga begitu. Boleh begitu, tak ada masalah. Boleh kita nak buat sebelum tidur witir, seperti yang kita biasa buat kat masjid surau. Boleh kita nak buat di akhir malam, sebelum sahur. Dan ada orang yang boleh buat, boleh tak buat dua-dua. Tu imam habis rakaat yang ke-8, dia dah bangun. Dia dah bangun balik. Ingat balik buat di rumah. Di rumah pun dia tak buat juga. Jadi rugi. Rugi. Banyak kerugian kat situ. Sebab Nabi bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesiapa yang qiyam bersama imam sehingga selesai, ditulis baginya pahala qiyam 1 malam. Jadi tunggulah dulu sembahyang dengan imam 3 rakaat witir, 3 rakaat 2 salam ke, 3 rakaat 1 salam ke, sehingga selesai. Imam bangun, kita pun bangun. Imam Malik, dia tunggu imam bangun dulu, barulah dia bangun. Ada hadis cerita pasal ni. Imam Malik dia sembahyang berimamkan orang lain, dia jadi makmum. Jadi dia tunggu imam selesai semua sekali sembahyang malam, barulah dia bangun. Imam bangun, dia bangun. Nak kelebihan tadi lah. Walaupun sembahyang 8 rakaat, imam sembahyang 8 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir.
Tunggu je lah 11 rakaat. Walaupun kita sembahyang 11 rakaat, tapi kita sembahyang selesai bersama imam. Dapat pahala qiyam 1 malam. Malam tu bermula daripada maghrib sampai subuh. Itu malam. Daripada maghrib sampai subuh, itu malam. Mana larat nak sembahyang daripada maghrib sampai ke subuh. Nak berdiri qiyam. Tak larat kita, tak mampu. Jadi nak pahala dia, antaranya macam tu. Dia selesaikan sembahyang qiyam bersama imam sehingga selesai. Kalau imam buat 23, kena 23 juga lah. Ya, sehingga selesai. Dapat pahala. Jadi rugilah kalau kita tak tunggu, tak buat bersama imam. Hadis yang kedua, sikit lagi. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Aku telah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Fa atala al-qiyam. Lalu Nabi memanjangkan qiyam. Nabi panjangkan qiyam. Berdiri itu lama. Nabi berdiri lama. Hatta sehingga hamamtu bi amrin su'in. Sehingga aku Abdullah bin Mas'ud kata dia terlintas untuk melakukan perkara yang tidak baik. Terlintas dalam hati dia nak buat benda yang tak baik. Hamamtu. Apa benda yang tak baik? Qila, dia ditanya orang, wa ma hammamta bihi, apa yang engkau nak buat tadi? Apa yang terlintas engkau nak buat tu? Hammamta. Yang kau bercita-cita nak buat tu apa ni? Yang kata tak baik tu. Abdullah bin Mas'ud jawab, hammamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku terlintas untuk duduk dan meninggalkannya berdiri. Jadi Abdullah bin Mas'ud udah Nabi qiyamnya lama. Tak larat nak berdiri. Jadi dia rasa dia nak duduk aja. Dia nak duduk dan dia nak biarkan Nabi berdiri. Tapi dia tak buat jugalah. Dia tak buat begitu. Hammam saja. Terlintas nak buat tapi tidak buat. Wahab boleh tak nak duduk? Boleh, sebab sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh duduk. Kita tu imam sembahyang tarawih, dia berdiri. Kita makmum sembahyang tarawih duduk. Boleh tak? Boleh. Harus. Sah sembahyang. Tapi pahala separuh. Pahala separuh sebab kita mampu berdiri. Kita mampu berdiri tapi kita duduk. Sembahyang sah, pahala separuh. Abdullah bin Mas'ud, dia tak duduk. Kenapa dia tak duduk? Kerana dia beradab dengan Nabi. Walaupun boleh duduk, tapi beradab dengan Nabi. Nabi berdiri, takkan dia nak duduk. Ya? Jadi dia tahan juga. Menggagahkan diri. Menghabiskan sembahyang bersama Nabi dalam keadaan berdiri. Apa pengajaran hadis? Hadis yang kita baca ini. Perbuatan makmum, yang pertama, perbuatan makmum yang menyalahi imam adalah dianggap buruk, maknanya tidak baik. Dianggap buruk, tidaklah membatalkan sembahyang. Ia dianggap buruk. Seperti mana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ni. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang tidak jelas adalah tindakan yang baik. Seperti mana seorang sahabat ni, dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Sebab tak jelas. Dia sebut tadi bercita terlintas untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang tak baik itu apa dia? Ya? Yang tak baik itu apa dia sebenarnya? Jadi Sayyid Abdullah bin Abbas pun bagi tahu lah tak baik itu. Yang maksud saya nak buat ialah duduk. Bukan lari terus. Balik tidur. Keluar daripada sembahyang. Tidak. Maknanya nak duduk, wah duduk, tidak membatalkan sembahyang pun. Jadi apa-apa perkara yang mendatangkan kemuskilan, yang memuskilkan kita, kalau kita tidak tahu jawapan, elok kita tanya.
Ya, elok kita tanya. Yang ketiga, setiap Muslim adalah digalakkan sembahyang berjamaah. Digalakkan sembahyang berjamaah. Sembahyang fardu digalakkan berjamaah. Mengikut pendapat yang mengatakan sembahyang fardu itu sunat muakkad. Tapi ada pendapat mengikut pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i, sembahyang fardu hukum berjamaahnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya kalaulah tidak ada orang yang berjemaah di sini, maka berdosa semua sekali. Tapi kalau ada dah jemaah, ada seorang imam, ada seorang makmum yang mendirikan jemaah, selesai. Yang lain tidak berdosa lagi. Itu ikut pendapat yang mengatakan sembahyang fardu berjemaah itu adalah fardu kifayah. Begitu juga di antara beberapa sembahyang sunat adalah digalakkan supaya dilakukan secara berjamaah, seperti tahajud, gerhana matahari, tarawih dan lain-lain lagi. Sembahyang sunat hari raya, hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidul Adha, itu yang disunatkan untuk kita berjamaah. Sembahyang sunat dalam bulan Ramadan, qiyamul lail memang disunatkan berjamaah. Yang keempat, untuk memperolehi rahmat yang besar dan keredaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, perlulah seseorang itu menguatkan azamnya di dalam mengerjakan amal ibadat. Dalam kita nak melakukan amal ibadat, nak mendepani, menghadapi Ramadan ini, maka kita kena ada keazaman, ada niat, ya, untuk banyakkan beribadat. Sebelum datang ke masjid tarawih, kena pasang niat. Malam ni nak selesai bersama imam untuk mendapat ganjaran besar sebagaimana yang Nabi bagi tahu, iaitu qiyam bersama imam sehingga selesai, dapat pahala qiyam satu malam. Kena ada keazaman. Ya, kena ada keazaman. Kena niat awal-awal lagi. Kalau kita datang tanpa ada niat, tengok orang datang tarawih, kita datang, ya, duk berbolak-balik 4, 8, 20, 23, sampai saya lagi boleh jadi 2 saja. Ya, buat 2 rasa mengantuk dah. Kena pula buka puasa nasi biryani. Ya, perut berat. Jadi mengantuk dan sebagainya. Jadi letih. Jadi kekuatan niat itu menjadi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar ini dahulu perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sikit sebanyak jadi panduan kepada kita untuk kita melakukan ibadah, khususnya ibadat sembahyang. Kerana hadis Nabi SAW, hadis yang kita baca pada hari ini, berkaitan dengan solat. Dan solat ini adalah solat sunat, solat qiyam, waktu malam, yang mana Nabi SAW melakukannya dengan panjang. Berdirinya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama. Jadi panjang sembahyang Nabi. Ya? Sehingga kan sahabat yang berimamkan Nabi dalam sembahyang sunat ini pun ada terlintas untuk duduk kerana tak tahan. Tapi oleh kerana nak beradab, kerana adab dengan Nabi, terus juga berdiri. Minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan sebagainya. Lain masa kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.